قومي صل بلساني واهل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزمنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberi kepada kita taufik daripadanya serta memberi kelapangan untuk kita berada pada malam ini. Meneruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in, Faslun fi salati 'alal mayyit, pasal berkaitan dengan salat jenazah. Salat jenazah. Jadi kita kena tahu juga lah, walaupun kita bila mati kita tak semayang. Orang semayang kepada kita, tapi bila orang lain mati kita kena ambil tahulah. Okay. Andai kata mayat tu bangun semayang sendiri, jadi tak? Mayat bangun dia semayang untuk diri dia, jadi tak? Atas jalan karamah ke, jadi tak? Tak jadi, sebab tanggungjawab, taklif, kewajipan fardu kifayah tu ke atas orang hidup. Ke atas orang hidup. Maknanya kalau dia bangun, dia mayang untuk diri dia, tak jadi ya. Kita berhenti kat mana? Khamisuha, Sadisuha muka 133 perenggan 817. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Wa sadisuha, yang keenam, dia katanya du'aun limayyitin. Du'aun limayyitin bi khususihi walau tiflan binahwi Allahumma ighfir lahu warhamhu ba'da thalithatin. Yang keenamnya doa bagi mayat yang khusus mayat itu walaupun kanak-kanak, dengan umpama Allahumma ighfir lahu warhamhu selepas takbir yang ketiga. Fala yujzi'u ba'da ghairiha qat'an wa yusannu an yukthira min ad-du'a'i lahu wa ma'thuruhu afdalu. Maka tidak memada ia doa tadi selain daripada takbir ketiga. Disunatkan bahawa dia membanyakkan doa baginya yang ma'thur, makna doa yang datang warid daripada hadis, daripada sunnah, daripada Quran. Itu lebih afdal, adalah yang terafdal. Seterusnya rukun sembahyang jenazah yang keenam, dia kata wasadisuha du'aun limayyitin, doa kepada mayat bi khususihi, secara khusus. Maknanya kita kena sebut khususkan mayat itu. Tak boleh kata Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah orang muslim lelaki, orang muslim perempuan, orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan. Dah mayat tak masuk sekali, tapi tak. Dia tak boleh doa umum gitu, dia kena khusus. Ya Allah, ampunkanlah mayat ini, Allahumma ighfir lahu. Itu maksud dia khususihi. Doa kepada mayat secara khusus. Tidak memada kita doa ya Allah ampunkan segala mayat-mayat di dunia ini, ataupun ampunkanlah segala orang muslim muslimat, tak boleh. Walau tiflan, walaupun kanak-kanak, walaupun kanak-kanak. Okey. Maka kena doa gitu khusus, secara khusus kena doa lah. Dan
Doa kanak-kanak ni ada kanak-kanak kan dosa apa? Itu dah. Itu timbul tu ghayah di sini bila biasanya dalam kitab fiqh bila datang ghayah biasanya mengisyaratkan bahawa ni ada khilaf. Jadi untuk menyatakan bahawa muktamadnya kena doa secara khusus walaupun mayat itu kanak-kanak. Okay. Jadi dia kata sini walaupun kanak-kanak. Bila itu? Ba'da thalithatin, setelah takbir yang ketiga. Mesti lepas ketiga tu kena ada doa. Fala yujzi'u ba'da ghairiha qat'an, dan maka tidak memada, tafriq, maka begitu tidak memada selepas daripada takbir yang ketiga secara qat'i. Maknanya takbir ketiga kita nak baca doa tak boleh. Dia kena baca doa pada takbir ketiga itu. Tidak memada kita letak doa pada takbir lain dengan Fatihah. Kita sebut dah Fatihah sebelum ini boleh kita nak baca pada mana-mana takbir. Tapi yang kita buat ni dah comel dah lah, molek dah lah. Okey. Wa yusannu an yukthira min ad-du'a lahu, dan sunat bahawa seseorang itu memperbanyakkan doa kepada mayat. Sunat memperbanyakkan doa kepada mayat, kerana itulah maknanya peluang ataupun apa yang mampu bagi si mati. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Putus amalannya kecuali daripada 3. Dah. Amalan mana? Amalan mayat. Jadi amalan si mati akan putus kecuali 3. Ini amalan si mati tak putus. Amalan orang lain tak ada masalah. Sebab itu doa kita doa kepada si mati, hasil pahala, hasil dapat manfaat. Kita sedekah pada si mati tak ada masalah. Sebab dalam hadis kata putus amalan si mati. Amalan orang hidup tak putus. Maka bila orang hidup mensedekahkan pahala, buat kurban, buat ibadat, buat sedekah pada jenazah orang mati, boleh lah. Wa ma'thuruhu afdalu, dan doa yang ma'thur lebih afdal. Doa yang datang warid Nabi baca itu lebih afdal. Lepas ni dia akan sebut. Kemudian katanya wa aulahu ma rawahu Muslimun anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. Boleh ambil ya? Ambil sini buat baca apa. Yang terutama dari yang maksud, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Nabi SAW, iaitu ni dia terjemah, ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, dan afiatkanlah dia, dan muliakanlah persinggahannya, dan luaskan kuburnya, dan mandikan dia dengan air dan salju dan embun, dan bersihkanlah dia seperti dibersihkan kain putih dari cemar, dan gantikanlah baginya rumah yang lebih elok dari rumahnya, dan keluarga yang lebih elok daripada keluarganya, dan isteri yang lebih elok dari isterinya, dan masukkanlah dia ke dalam syurga, dan peliharalah dia dari azab kubur dan fitnahnya, dan dari azab neraka. Ini doa yang biasa orang baca. Apa dia katanya? Yang paling aulahu, yang paling aula daripada hadis ataupun riwayat-riwayat menyebut pasal doa untuk jenazah ini ialah
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia. Ampun dan rahmat. Wa'fu anhu, maafkanlah dia. Wa'afihi, afiatkanlah dia. Ini semua doa minta Allah Ta'ala kalau ada dosa, Tuhan ampun. Dan beri kasihan belah. Jadi maghfirah dan juga keampunan. Ampun dan juga maghfirah. Maghfirah ni daripada al-ghafur, maksud tutup. Tuhan tutup dosa tu. Jadi dosa itu seakan-akan dia tak ada, tak nampak. Al-afu ni Allah Ta'ala ampun. Ada dosa tapi Tuhan ampun, Tuhan maaf. Jadi semuanya betul-betul kemaafan Tuhan yang begitu luas. Afiatkanlah dia. Afiat mana? Beri ke dia keafiatan di alam barzakh, di alam selepas mati. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat singgahnya. Apa dia? Tempat dia berhenti mana? Alam duduk ni, alam barzakh ni, muliakan dia. Ini banyak hadis yang datang. Dalam hadis Nabi SAW, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kubur itu sama ada satu taman daripada taman syurga ataupun satu lubang daripada lubang api neraka. Jadi orang dalam kubur ini dia akan dapat apa sebahagian. Dia bukan nikmat penuh lagi. Tuhan buka dulu. Dia bukakan pintu ke syurga dengan maksud dia dapat nampak apa yang Tuhan akan sediakan di akhirat. Itu pun dah kira nikmat lah. Itu pun dah dikira nikmat. Apa dah? Orang beri hadiah, kita buka dah, nampak tu nikmat dah. Nak masuk penjara, nak masuk pergi tengok penjara. Tak masuk pergi, tengok penjara, takut dah. Dah, orang hok kena tali gantung, tengok tali gantung, rasa macam cabut nyawa dah. Tak kena gantung lagi. Jadi di alam barzakh ini Allah Ta'ala bukakan dan beri dia sebahagian daripada nikmat yang akan dia dapat secara penuh di akhirat nanti. Okay. Ini orang-orang yang mati dalam keadaan biasa. Lebih orang mati syahid, dia ni dah masuk, roh dia masuk dalam syurga dah. Duduk dalam burung hijau. Duduk dalam mulut tengkolok burung hijau ni. Kalau burung itu hinggap di mana-mana pokok dalam syurga, roh itu akan dapat makan, rasa juga. Itu lebih orang mati syahid ni. Mati syahid, roh dia tu dah masuk dah dalam syurga. Adapun orang mukmin, rohnya di illiyin berdasarkan ayat Al-Quran. Orang yang kafir, orang yang diazab dalam sijjin. Okey. Kemudian kata dia wa aghsilhu bil ma'i wa wasi' madkhalahu, luaskan tempat masuknya. Jadi luaskan tempat masuk. Luas mana kali? Berapa kaki kali? Dah. Di alam lain, waktu kita letak sekarang ni, letak tubuh, letak jenazah tu, letak tubuh dia. Sekarang ni nikmat ini, bila dah kambuh semua, dah berada pada alam yang berbeza dah, maka Allah Ta'ala boleh luahkan kubur seluas mata. Dan Allah Ta'ala boleh sepitkan kubur. Dah. Ada orang dia gali luah-luah kubur. Bukan orang Islam ni. Dah, besar. Tak tengok atas bukit lah. Jerat lah. Kalau orang kaya kau besar. Besar dia. Luah kali. Selamat ke? Tak selamat juga. Walaupun kubur dia luah, dia tak keranda yang paling mahal, kayu paling mahal, apa pun, tak selamat. Sebab apa? Sebab alam yang sekarang ni berada di azab ni alam berbeza dah. Alam berbeza. Tapi kadang-kadang Tuhan tunjuk. Waktu kita baca dulu dia buku Mastika, ada ke tak ada dah buku? Ada dah? Ada ke? Tak ada dah. Biasa dah. Mastika.
Mastika macam-macam cari cerita. Kadang-kadang betul kedok dah tahu tu. Boleh jadi ada betul kot. Jadi hak dia ceritakan, ada sebahagiannya walaupun alam lain kadang Tuhan tunjuk kesan pada alam ni. Tak baru tanam buka-buka hitam legang banyak. Kok mana hitam legang? Mari mana baru je tanam. Gali semula. Tengok Allah Ta'ala tunjukkan supaya apa? Iktibar orang hidup lah. Mu tak percaya kata macam mana. Mana ada orang sebuah api dalam tu. Buat ulu gas ke mana tak ada. Tapi macam mana? Nampak? Benda itu nak suruh orang manusia ni berfikir. Ambil iktibar daripada itu. Dalam Astro apa episod dah? Siapa? Tanah kubur. Tak, lepas orang mati. Nak ambil iktibar tak iktibar sekarang. Lepas tanah kubur, Maharaja Lawak pula. Padang gitu lah. Okey. Jadi orang yang ambil iktibar dia akan bersiap untuk hari akhirat. Wa aghsilu, dan basuh, mandikan, sucikan dia, bin ma'i wathalji wal barad. Ni himpun Melaka ni. Al-ma', air, cukup dah sebenarnya. Tapi bila sebut salji ni makna air yang terhasil dengan sebab kondensasi batu bertukar jadi kepenjar untuk salji pula. Air yang suci lah, air yang murni. Wal barad, air embun, air yang kening, air yang molek. Tiga-tiga jenis ni menunjukkan kepada sungguhnya kita minta Tuhan basuh mayat ini, basuh jenazah mayat ini daripada dosa. Basuhkan, hapuskan dosa-dosa ni dengan air, dengan salji dan juga air embun. Wa naqqihi minal khataya, sucikannya daripada dosa-dosa. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana disucikan kain putih daripada kotoran. Minta Tuhan bersih, biar putih bersih, tak ada apa-apa dosa. Sebab itu kadang-kadang mati tu sakit. Mati tu sakit kerana apa? Kerana Allah Ta'ala beri sakit sebab nak hapus dosa. Allah Ta'ala beri sakit nak hapus dosa. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantikan kepadanya negeri yang lebih baik daripada negerinya. Mana? Dunia ini tak kekal. Gantikan negeri yang lebih baik, iaitu akhirat. Akhirat lebih baik. Wa ahlan khairan min ahli, ahli keluarganya yang lebih baik daripada ahli keluarga ni. Hak ada dunia ni. Tak. Ganti yang lebih baik daripada ahli-ahli syurga. Penduduk-penduduk syurga, anak-anak syurga. Wa zawjan khairan min zawji, isteri. Bukan isteri aja, pasangan lah ni. Zawj, pasangan. Maknanya kalau jenazah lelaki, nak tukar tak? Kalau orang puang, kalau doa kan, kalau jenazah lelaki kita baca macam ni lah. Kalau jenazah perempuan kita tukar domir, tukar kata, ganti nama dia. Allahumma filaha kan, wa naqqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul, tu dah tukar lah. Wa abdilha khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha. Lepas tu kalau orang puang nak tukar mana? Khairan min zaujan ke zaujatan? Zaujan ke zaujatan? Zauj, suami. Isteri, tu maknanya gantikan dia suami yang lebih baik pada suami dia. Ke mana? Zaujah ke? Jawabnya tak perlu tukar. Sebab zauj ni ialah makna pasangan. Hak lelaki pun panggil zauj, hak puan pun panggil zauj. Dah zaujah, zauj. Kadang-kadang ulama bezakan, terutamanya dalam masalah mirath, pembahagian saka, ataupun dibahagikan kerana tujuan untuk
izalatul iltibas, menghilangkan keraguan kalau kita nak konteks ayat. Tapi kalau kita kata zarf, contoh, bini saya, saya khabar, bini orang tu, hadza zawjuhu, hadza zawjuhu, hadza zawjuha, sama tak? Hadza zawjuhu, hadhihi zawjuha, gitu. Hadhihi, betul tak? Hadhihi zawjuhu, hadza zawjuha. Sebab zauj ni makna pasangan. Jadi dia kena kepada lelaki dan kena kepada perempuan. Dia zauj iaitu qalah. Dia kata zaujatan wa zaujatan khairan min zaujatiha wa min zaujatihi. Tak perlu. Zauj dengan makna pasangan. Pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Dah bini kita kat dunia dengan bini kat akhirat. Dah. Tukarlah yang lebih baik. Dah nak hidup semati kan? Berjanjilah kita akan hidup semati. Saya akan hidup semati dengan abang selama-lamanya. Sehidup semati. Hidup mati sehidup semati. Nampak tak? Seorang hidup, seorang mati. Lepas tu nikah lain. Dah salah kehidupan dunia. Jadi mana yang lebih baik? Pasangan yang lebih baik. Kalau bini ramah, bini ramah semua akan, kalau masuk syurga belaka, semua akan bersama suaminya dalam syurga. Kalau tok laki ramah, tok laki ramah maknanya nikah cerai ke mati, atau nikah lain pula lah. Hidup boleh tok ramah seorang dalam masa hidup, tok laki belaka. Dah ada filem Melayu itu tak? Cerita ni? Cerita ni? Tak ada? Ada orang buat cerita tak ingat? Ada? Kita tak tengok drama. Puang seorang, bini, tok laki dua orang dalam satu masa. Tu tak boleh lah tu. Tak boleh. Jadi kalau katakanlah dia mempunyai suami dia sepanjang tempoh hidup kahwinan dia ramai, maka dia akan bersama suami yang paling baik. Tak, paling baik bagi dia, dia akan bersama dia. Jadi tukarkan pasangan yang lebih baik daripada pasangan dia. Wa adkhilhul jannata, masukkan dia dalam syurga. Wa a'idhu min azabil qabri, jauhikan dia, lindunginya daripada azab kubur. Wa fitnatihi, dan fitnah kubur. Wa min azabin nar, dan daripada azab neraka. Itu maksud dia. Kemudian wa yazidu alaihi nadban, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina ila akhirih. Wa yaqulu fi at-tifli ma'a hadha, Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa 'idhatan wa i'tibara wa syafi'an wa thaqqil mawazinahuma wa afghid as-sabra 'ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wala tuhrimhuma ajrahu. Dia mengambah di atas jalan sunat. Sunat tambah lagi. Ya Allah, ampunilah yang hidup dan yang mati dari kalangan kami hingga akhir. Ini tambah sikit lagi, kita tengok dia mengatakan pada kanak-kanak bersama doa ini. Kalau budak-budak jenazah tu kanak-kanak, tambah pula erti doa, ya Allah, jadikanlah dia pendahuluan bagi dua ibu bapanya, dan simpanan dan nasihat dan pengajaran dan penolong. Beratkan dengannya timbangan keduanya. Tuangilah kesabaran atas hati mereka, dan jangan engkau fitnahkan mereka selepasnya, dan jangan engkau tegah kedua mereka dari pahala. Katanya wa yazidu alaihi nadban, sunat menambah. Jadi hak paling kurang Allahumma filah warham, cukup dah lah. Hak panjang lagi molek. Wa yazidu alaihi, dan menambah di atas doa tadi secara sunat, tambah Allahumma fil hayyina wa mayyitina, ya Allah, ampunkanlah bagi orang yang hidup di kalangan kami, wa mayyitina, orang yang mati, wa syahidina wa ghaibina, orang yang hadir, orang yang tidak hadir, wa saghirina wa kabirina, kanak-kanak dan juga orang dewasa, wa dzakarina wa unsana,
lelaki di kalangan kami dan juga perempuan. Allahumma, ini tambahan dia lah Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, barang siapa yang engkau masih hidupkannya di kalangan kami, engkau hidupkannya di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan sesiapa yang engkau wafatkan dari kalangan kami, fatawaffahu, maka wafatkannya 'alal iman. Fatawaffahu, tawaffa, tafa'ala, amma dia tajahhaza, tajahhaz. Fatawaffahu, maka wafatkannya 'alal iman. Atau tawaffa, tawaffa ya tawaffa, fi'il amar dia jadi tawaffa juga. Tawaffa tak ada alif lah belakang tu. Tafa'ala ya tafa'alu, fi'il amar tafa'al. Taqabbal ya taqabbalu, taqabbal. Fatawaffahu 'alal iman. Siapa yang kau wafatkan, wafatkan di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, haramkan, jangan engkau halang kami daripada pahalanya, dan jangan engkau sesatkan kami selepasnya. Ini doa tambahan pada doa tu. Wa yaqulu fi tifli, dan seorang itu sunat kata kalau kanak-kanak ma'ahada berserta doa tadi, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Ya Allah, jadikan anak ini faratan. Faratan ni apa dia? Maknanya sebagai Allahumma salli alaihi wasallam, dipanggil apa? Sebagai simpanan. Simpanan bagi kedua ibu bapa. Maknanya dia pergi dulu, dia tolong jaga. Aku akan pelihara. Farat ni maknanya persiapan. Persiapan ataupun orang yang mendahului. Faratan li abawi, jadikan dia ini, bayi ini sebagai penunggu yang mempersiapkan bagi mak ayah dia. Wasalafan wa dhukhra, dan juga sebagai salaf. Salaf ni makna yang pergi dahulu. Wa dhukhra, sebagai taruhan. Pertaruhan, maknanya kita simpan dulu dia. Dia akan beri manfaat nanti. Wa'izatan, sebagai izah, sebagai pemberi peringatan bahawa hak mati ni bukan orang besar saja. Budak kecil mati, orang besar mati, orang lelaki mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Lagu apa tu? Ada? Ada lagu apik ke apa? Jangan. Semua mati belaka. Hak tak sakit mati, hak sakit pun mati. Kadang hak tak sakit mati dulu pada hak sakit. Macam-macam. Wa'tibaran, sebagai i'tibar. Wa syafi'an, sebagai syafaat. Kanak-kanak ni dia jadi syafaat. Dia jadi syafaat. Banyak datang hadis bahawa budak-budak ini dia akan tolong mak ayah dia. Wa thaqil bihi mawazinahuma, beratkan dengan sebabnya akan timbangan ibu bapanya. Wa afrigh as-sabra ala qulubihima. Afrigh makna tuangkan kesabaran ke atas hati kedua ibu bapa ni. Beri sabar, beri mak ayah dia sabar. Kadang-kadang dia ada tak sabar, dia tikar pula. Apalah ambil anak aku, dah ambil anak orang. Berat tu kalam-kalam tu boleh bawa kepada apa? Tidak menerima qada dan qadar Allah. Wala taftin huma ba'dahu, jangan engkau fitnahkan mereka berdua setelah kematian ni. Ada juga kadang lepas mati jadi terfitnah mak ayah. Mak ayah tak ada, makna jadi tak tertuarak, jadi apa nama ni, berbalah dan seumpamanya. Jangan. Wala tahrim huma ajrahu, dan jangan engkau halang mereka berdua akan pahalanya. Kata qala syaikhuna, walaysa qawluhu Allahumma ja'alhu farata ila akhirih mughniyan 'anid du'a ilahu li'annahu du'aun bil lazimi wa huwa la yakfi li'annahu idza lam yakfi ad-du'a lahu bil 'umumi asy-syamili kull fardin fa aula hadha.
Kata syekh kami, katanya Allahumma ja'alhu farata itu hingga akhir tidak mengkayakan. Maknanya tak cukup. Tak cukup dari doa bagi kanak-kanak. Kerana ia adalah doa yang lazim bagi kanak-kanak, yang mana ianya tidak memadai. Kerana apabila tidak memadai doa baginya bagi mayat dengan doa umum yang meratai setiap individu, maka yang ini terutama. Faham tak dia? Dia mudah ni. Cuma ayat dia. Dia kata gini. Qala syaikhuna, berkata guru kami iaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, walaysa qawluhu Allahumma ja'alhu farata ila akhirih, bukanlah doa Allahumma ja'alhu farata, doa kepada mayat bayi itu, ya Allah jadikan dia ini sebagai pertaruhan mak ayah dia, simpanan mak ayah dia, itu tidak laisa mughniyan anid du'a ilahu, tidak memada daripada kita kena doa secara khusus bagi mayat kanak-kanak tadi. Tak cukup, maknanya kita tak payah baca Allah maghfirlahu, kita baca Allahumma ja'alhu farata aja tak cukup katanya. Tidak memada doa Allahumma ja'alhu farata daripada kita mendoakan secara khusus kepada mayat kanak-kanak ni. Faham tak? Sebab tadi kita sebutkan wa du'aun limayyitin bi khususihi, syarat untuk doa sah kena doa kepada mayat secara khusus, termasuklah kanak-kanak. Jadi isunya kanak-kanak ni ada dosa dia, tak ada dosa. Dah kita nak doa Allah maghfirlahu ke mana, warhamhu ke mana, dah dia tak buat dosa lagi. Sebab tu budak-budak mati dah buat tahlil. Dah buat tahlil. Buat tak? Faham tak? Kan ada kat buat tahlil. Tahlil arwah orang lain dia. Anak-anak mati dah buat tahlil. Sebab apa ni tak ada dosa lagi. Nampak? Nak buat pun kena tengok juga. Kalau nak buat tu arwah belum ni tak apa. Arwah-arwah apa nama ayah ataupun orang-orang ahli keluarga. Kanak-kanak tak perlu buat tahlil. Tak, sebab dia tak ada dosa. Kita pula kena tahlilkan kita. Kita kena banyakkan pahala pula. Buat dosa banyak ni. Okey. Jadi, adakah doa Allahumma ja'alhu farata tu dah cukup? Katanya tidak. Laisa mughniyan 'anil du'a ilahu. Tidak memadai bagi doa kepadanya, tak cukup. Kenapa? Kerana li'annahu du'aun bil lazim. Kerana apa? Kerana Allahumma ja'alhu farata tu doa kepada bayi tadi, itu doa dipanggil bil lazim. Doa dengan makna lazim. Lazim makna melazimi. Bila kata ya Allah jadikan si dia ini sebagai tebusan mak ayah dia, jadi sebagai simpanan mak ayah dia. Sekarang ni kita doa apa? Jadi ikut ayat tu, jadikan dia sebagai simpanan. Maknanya kita kata sebagai ambil senanglah syafaat lah. Jadikan dia syafaat kepada mak ayah. Jadi kita sebenarnya minta dengan doa siapa? Doakan mak ayah. Bukan doa secara kepada bayi secara usul. Kita doakan mak ayah tu. Ya Allah jadikan simpanan, jadikan dia sebagai syafaat, jadikan dia sebagai penunggu kepada mak ayah dia. Jadi doa dengan lazim, bukan secara khusus kepada anak. Tapi berlazimah bila jadikan tu makna kita doa juga kepada dia. Atau makna doa bil lazim. Sebab apa? Sebab nak jadi anak itu boleh apa? Boleh bagi manfaat kepada mak ayah, mesti anak itu dapat kedudukan tinggi, anak itu dapat rahmat, dapat rahmat, betul lah. Tapi bukan secara khusus, panggil bil lazim. Orang mengaji Arab tahulah. Wa huwa la yakfi, ini tidak memada, sebab syaratnya bi khususihi. Li'annahu idza lam yakfi. Apa illah? Ini kata Ibn Hajar ni. Li'annahu idza lam yakfi du'a lahu bil umumi asyamili kulla fardin, kerana apabila tidak memada doa kepada mayat ni, mayat lahu ni di domain ni dikata lahu litifli, tak apalah. Kalau ikut umum pun tak apa lagi. Li'annahu idza lam yakfi du'a lahu bil umumi asyamili kulla fardin, apabila tidak memada
berdoa kepada mayat budak-budak secara umum yang merangkumi setiap orang, fa'aula hadha, maka lebih aula dengan doa ni. Apa maksud? Masa kita bincang doa tadi, doa kepada mayat mesti khusus. Tidak memadai doa secara umum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Tak memada. Ia kena khusus. Bila doa secara umum tak memada, doa secara memada secara lazim lagilah aula. Faham tak? Fahadha doa min haitsu kaunuhu laziman aula. Nampak? Fa'aula hadha. Jadi apabila tidak memada doa secara umum yang merangkumi setiap individu, doa secara umum ni tak boleh kan, tak padam, maka fa'aula hadha, maka lebih aula hak ni. Mana doa secara lazim. Kalau doa secara umum tidak memadai, doa secara lazim lagilah tak padam. Jadi kena baca juga doa kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dosa tak ada, tak mesti ampun ni atas dosa. Nampak tak? Tak mesti kerana ada dosa. Nampak? Maka dia kata maka ini lebih aula. Sebab itu dia datangkan tadi. Ni hujah menyatakan bahawa walau mana dia? Walau tiflan tadi. Dia ada kait lah. Ada kait. Walau tiflan. Walaupun kanak-kanak. Kemudian seterusnya wa yu'annithu ad-dhama'ira fil untha wa yajuzu tadhkiruha bi iradatil mayyiti aw asy-syakhsi wa yaqulu fi waladi zina Allahumma ja'alhu faratan li ummih. Dimuannafkan. Muannaf ni makna digunakan kata ganti nama perempuan. Muannaf ni kata ganti nama perempuan, dhamir pada perempuan. Harus memuzakkarkannya dengan menghendaki mayat atau seseorang. Dia mengatakan pada anak zina, ya Allah jadikanlah dia pendahuluan bagi mak ni. Okey. Ini masuk pada masalah lafaz. Jadi mayat lelaki gunalah kata ganti nama lelaki. Mayat perempuan kata ganti nama perempuan. Okey. Jadi katanya wa yu'annithu ad-dhama'ira, dan seorang yang sembahyang itu dia membaca, mentaknifkan, menggunakan dhamir muannas bagi unsa, bagi mayat perempuan. Wa yajuzu tadhkiruha, boleh tak kalau kita tak mau tukar, kita guna kata ganti nama lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Katanya harus, tapi dengan niat bi iradatil mayyit, dengan niat lahu tu lil mayyit, kerana mayat ini betul bagi lelaki, betul bagi perempuan. Mayat tu, lafaz mayat tu umum. Walaupun dibezakan juga, kalau kita nak bezakan mayat lelaki perempuan boleh kata mayyitan, tapi penggunaan mayat tu sendiri sadiqun bidzakar wal untha. Sama juga asyakhsu, seseorang, laki pun panggil syakhsun, imraah perempuan pun panggil syakhsun. Jadi kalau kita tak ubah dhamir, boleh dengan kita kosakkan dhamir itu kembali kepada apa? Syakhs, seseorang. Jadi kita kalau tahu ni mudah tak? Kalau kita tahu, ada ilmu, tahu mudah. Salah pun nak sebab kita niat kosak kepada seseorang. Wa yaqulu fi waladi zina, dan doa bagi anak zina kalau matilah. Yaqul ni makna berdoa macam mana? Allahumma ja'alhu faratan li ummi, ya Allah jadikannya sebagai tebusan, sebagai simpanan bagi ummihi, mak dia lah. Sebab ayah ada anak zina, ayah dia kan tak ada. Tak ada ni, tak ada yang diiktiraf syarak. Bukan tak ada langsung. Secara tabi'inya, biologinya terhasil dengan lelaki puang, tapi pada syarak tidak diiktiraf ayah. Jadi doa gemuk dia lah. Doa gemuk sahaja. Dah baca doa dah. Baca kan. Hak mati-mati temu mayat bayi tu lah. Dah temu mayat bayi molek ada hidup, ada meninggal tu. Doa gemuk dia. Tapi mak dia buang dia. So kata Tuhan, mak dia buang. Tu makna tak ada dah. Tidak ada rahmat dah.
Tuhan tarik rahmat Tuhan. Okey. Apa dah? Kemudian wal muradu bil ibdal. Sikit ya sebelum tu. Wal muradu bil ibdali fil ahli waz zawji ibdalu al awsafi ladzawati liqaulihi ta'ala wa alhaq alhaqna, tak ada uat dalam ni salah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Surah tu ayat apa? Ayat 21 tu. Dia kata alhaqna bihim dzurriyyatahum wa li khabari at-Tabarani wa ghairihi inna nisa'al jannati min nisa'id dunya afdalu minal huril 'ain. Intaha. Kata dia, yang dikenaki dengan gantikan pada keluarga dan isteri adalah ganti sifat-sifat, bukan ganti zat. Kerana kata Allah Ta'ala, dan kami hubungkan dengan mereka zuriat-zuriat mereka. Dan kerana khabar Tabrani dan selainnya, sesungguhnya perempuan syurga yang asalnya perempuan dunia lebih baik dari bidadari. Intaha syekh kami. Okay. Kata jadi kita kata doa kan, Allahumma abdilu khairan min daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Suruh tukar belaka tu. Murad dengan tukar tu fil ahli, pada ahli keluarga dan juga zaujah, pasangan itu, ibdalul awsaf, tukar sifat. Lazat bukan tukar zat. Ya, kalau seorang tu bini dia kat dunia, lepas tu dia dan bini ahli syurga juga, bini dia akan sama dia juga. Masuk-masuk tengok, lama lagi. Jangan kejut, sebab bukan tukar zat, bukan tukar orang. Ingat ke boleh hak lain. Rupanya patut gembira. Tak ada berlaku lagi tu dah. Gembiralah kalau masuk belaka. Makna bukan tukar diri, tukar sifat. Sifat tu makna kalau dunia ni perangai suka benda, suka bleber, tak ada sifat tu. Dunia ni uduh, akhirat ada orang sama. Kenapa di ulama tafsirkan tukar ni tukar sifat? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, alhaqna bihim dzurriyyatahum walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biiman. Orang beriman dan anak-anak keturunan dia ikut beriman sekali. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, Tuhan kata kami akan bawa sekali anak-anak ikut dengan mak ayah dia masuk syurga. Syarat beriman ahli syurga. Jadi mak ayah duduk kedudukan tinggi, katakanlah datuk nenek dapat kedudukan tinggi, anak ni ada juga tapi mungkinlah tak sama kedudukan. Rahmat Tuhan boleh ambil. Anak cucu ni duduk sekali sama dengan tok nenek moyang, hak kedudukan hak mulia. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan sia-siakan amalan mereka sikit pun. Bahkan Tuhan kali gandakan, lipat kali gandakan rahmat dia boleh akal, boleh bagi kedudukan tinggi kepada anak cucu ni. Nampak? Jadi makna apa? Ahli keluarga kita kalau masuk syurga akan bersama kita lah. Dah tukar mana? Tukar sifat. Tukar sifat. Wali khabari Tabarani, dan berdasarkan hadis riwayat Tabarani wa ghairihi dan selainnya, inna nisa'al jannati min nisa'id dunya, perempuan syurga dari kalangan perempuan dunia. Maknanya perempuan hak duduk syurga, hak ahli dunia dah, isteri kita, anak-anak kita dah, afdalu minal huril 'ain, lebih mulia, lebih lagi daripada bidadari, anak bidadari. Huril 'ain bidadari hak ada hak daripada hak dalam syurga. Nampak? Jadi hak bini kita comel lagi. Jadi tak ledeki tu. Tak ledeki. Cuma kalau dia dahaka je. Dahaka tak ada lah. Jadi kalau masuk ahli syurga kok, dia lagi afdal, lagi mulia, lagi comel, lagi cantik daripada bidadari syurga. Intaha. Wasabi'uha salamun wallahu a'lam. Ada soalan dia tanya, selepas salat jenazah imam kata ma qaulukum ala hadzal mayyit. Jadi pun makmum jawab khair. Boleh ke tak? Bolehlah kalau kita tahu orang tu baik.
ataupun orang tu kita zon dia baik. Zon baik. Kita boleh kata khair. Boleh kata. Boleh kita kata khair. Jadi apa nama ni, ada dalam hadis datang jenazah melalui Nabi dan para sahabat. Sahabat pun puji baik, sebut benda baik-baik. Nabi kata wajabat. Mana akan dapat. Akan dapat. Mana lepas tu mari jenazah, orang pula sebut tak molek, Nabi kata akan dapat juga, wajabat. Akan dapat juga. Nabi kata kerana apa? Kamu ni doa tak? Jadi bila orang kata baik, orang puji baik, maka diharapkan itu sebagai doa Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada mayat. Jadi benda tu buat pun tak apa, kalau tinggal pun tak ada masalah. Dia bukan isu benda yang bid'ah sehingga kan menyebabkan jadi haram, tidaklah. Cumanya perbuatan kata khair itu, kalau orang tu baik ataupun orang tu husnuzan kepadanya, baik. Okey, ada soalan? Dia seorang muslim tu tinggalkan satu keluarga, jadi orang simpan malam. Dia tadi ada dua pihak. Dia satu orang dia nak tangguh simpan esok, kata dia boleh mampu simpan malam. Satu lagi tu kata boleh kita guna cepatkan urusan jenazah tu. Jadi mana lagi kuat tu? Makna lewat dah meninggal, nak simpan malam. Dia kalau tidak ada apa-apa, contohnya ahli keluarga dah ada semua, simpan malam je, mempercepatkan tu lebih elok. Sebab kemakruhan tu kalau tak ada sebab, kita sengaja pilih waktu malam dan seumpamanya kan, kita lewatkan waktu malam ke, jadi sebab payahlah urusan pengebumian ini. Tapi maknanya kalau dah selesai lah kerja, sipang lah malam tu. Dan ni pun banyak dah rasa sipang pada waktu malam kan. Kecuali ada ahli keluarga lagi, ada keluarga biasanya boleh lagi lah orang tangguh separuh hari dah, pagi tu, lepas tu sipang pagi. Dia kira tak lama lagi. Pada uruf dianggap tidak lama lagi. Kalau ada contohnya ahli keluarga ataupun ada urusan yang belum selesai. Kalau tak ada apa, dah nak tunggu, nak biar apa mayat tu. Dah, mayat pun suruh dia segerakan. Segerakan. Kalau baik, maknanya segera dapat kebaikan. Kalau mayat tak berapa baik, maka buat benda kita simpan lama-lama. Itu je lah. Lagi? Pada fizikal, pada akhlak, pada rupa, pada perangai, sifat. Orang tetap orang tu. Orang tu orang tetap orang tu. Rupa comel lagi. Nampak dah. Dah kita kenal dah. Mana muka lain? Kenal lah. Kita akan kenal lah walau muka beza. Nama sama. Siapa nama gitu dunia, gitulah nama akhirat. Innakum tuda'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kamu dan nama bapa kamu, maka elok dan cantikkanlah nama kamu. Dia orang panggil tengok belaka. Buruk benar nama. Nama. Jadi perelokkan nama tu. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.